Alhamdulillah, harga emas sekarang dah naik sekitar 20% setahun berbanding setahun yang lalu. Persoalannya tuan-puan, adakah patut kita jual emas sekarang sebab harga emas dah naik? Okey tuan-puan, saya bukan pakar tapi saya follow mereka yang pakar dalam bidangnya. Jadi jom kita dengarkan perkongsian daripada guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i tentang bila waktu terbaik jual emas. Jom. Nasihat saya, kalau tuan-puan nak pakai duit dalam tempoh yang terdekat, pada saya ini waktu yang bagus untuk jual lah. Harga beberapa bulan akan datang saya tak pasti sama ada naik ataupun turun. Tapi kalau nak pakai duit dalam jangka waktu kurang daripada setahun, pada saya waktu sekarang ni dah boleh jual lah. Tapi kalau tak pakai duit, baik tak payah jual. Bila kita beli emas ni, secara idealnya kita tak jual emas. Kalau tuan-puan tanya pakar kewangan Tuan Aziz Ali pun, dia akan jawab yang sama. Sama macam kita labur dalam hartanah. Kita beli hartanah, walaupun hartanah tu dah naik, kita tak jual. Harta kita dalam bentuk tanah kita tak jual. Kita memiliki saham syarikat-syarikat yang bagus, secara idealnya kita tak jual. Sebab bila nak kaya, kita kena ada satu mindset, iaitu mindset kumpul harta. Maksudnya makin lama makin banyak. Dia kekayaan ni bukan berapa besar kita punya gaji, tapi berapa banyak simpanan. Dan yang paling penting sebenarnya kekayaan ialah kalau apa-apa terjadi, berapa lama kita boleh bertahan untuk survive, untuk maintain kehidupan kita kalau apa-apa terjadi. Okey, contoh kalau saja-saja jual sekarang ni, tuan-puan nak buat apa? Itu kena faham. Kalau jual emas sebab harga emas untung, jual, daripada keuntungan tu pergi belanja, habiskan. Itu namanya tara harta. Tara harta ni, orang kaya kat dunia dia tak ada mindset tara harta. Orang kaya di dunia mindset dia ialah kumpul harta. Makin lama makin banyak harta. Okay? Kekayaan bukan makin lama makin besar gaji, tapi berapa banyak simpanan, berapa banyak harta. Kalau bekerja dulu, katalah dulu bekerja gaji 2,000, sekarang gaji dah 20,000. Dulu tak ada saving, sekarang tak ada saving. Dulu tak ada harta, sekarang tak ada harta. Bahkan lagi teruk, kalau sekarang ni ada hutang yang banyak. Maksudnya sekarang ni walaupun gaji 20,000 sebulan pun, tapi ada hutang yang banyak, saving tak ada, harta tak ada, sebenarnya tak bertambah kaya. Kita sedang berlari di tempat yang sama. Bahkan kalau apa-apa terjadi, lagi sakit lah berbanding siapa yang gaji dia dalam 2,000. Okay? Orang yang gaji besar, tak ada harta, hutang banyak, bila jatuh dia akan jatuh terduduk dan lagi sakit daripada orang yang bergaji kecil lah. Okay. Jadi secara idealnya penyimpan emas, dia tak jual emas kecuali dalam 3 perkara. Dalam 3 keadaan. Yang pertama ialah bila kita boleh tukar emas kepada aset yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh, tuan-puan dah simpan emas dah banyak, dan saya pun tak recommend simpan emas sampai berkilo-kilo. Pada saya, simpan emas satu keluarga ada 1 kilogram emas, pada saya dah memadai. Selebihnya nak buat apa? Selebihnya tukar kepada harta yang boleh menjana cash flow. Contohnya beli property di bawah market value, beli property yang boleh disewakan dengan sewaan yang berbaloi. Itu berbaloi kalau tuan-puan jual emas dan untuk beli property. Tim saya memang banyaklah yang jual emas untuk beli property. Jual emas, tutup hutang, kewangan dia lebih baik, pergi beli lagi property. Okey, jadi makin lama kita ada emas, kita ada property. Kita ada emas, kita ada property. Jadi daripada emas tadi, kita tukar kepada harta yang lebih baik macam property tadilah. Ataupun daripada emas boleh jadikan modal pusingan bisnes. Daripada simpanan emas, pergi buka contoh bisnes vending machine sebagai contoh lah. Boleh dapat cash flow dekat situ. Itu waktu yang ideal untuk jual emas. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bila capai target simpanan. Sebagai contoh, tuan-puan nak menabung emas untuk pendidikan anak-anak. Bila anak-anak ni nak masuk universiti, jual emas untuk pendidikan anak-anak. Itu okey. Sampai masa jual emas untuk pergi haji. Apa sahaja yang 2 tahunan ke atas, berbaloi simpan emas. Okay? Dan yang ketiga ialah bilik emergency. Okay? Habis dah, duit lain habis dah. Emergency ni saya pernah berlaku lah situasi ketika musibah terjadi dalam hidup saya 2 tahun, yang mana isteri saya jual emas sikit-sikit. Waktu tu akaun saya dibekukan, duit dalam akaun bank tak boleh dikeluarkan. Jadi waktu tu memang emergency, memang keluar jual emas sikit-sikit lah. Okay, akhir sekali tu, sepatutnya setiap kita mesti ada target. Kita nak membina kekayaan dia, ending dia dekat mana. Hari ni kita bekerja makan gaji, hari ni kita bekerja bisnes sendiri, tapi ending dia ialah kita tak mampu lagi bekerja. Okay? Jadi dalam konteks kita membina kekayaan, kita always kena, ending dia ialah, end game kita ialah capai financial freedom, tak kerja duit. Jadi kumpul emas ke, beli property ke, labur dalam saham ke, labur dalam unit trust ke, letak duit dalam SB dan tabung haji. Ending dia ialah kita tak kerja, kita dapat duit daripada sewaan rumah, bisnes yang ada passive income, ASB dan tabung haji boleh dapat dividen, walaupun pada saya tak berbaloi lah untuk long term, tapi at least ada cash flow lah. Okay? Jadi mindset orang kaya ialah
bukan tarah harta. Jangan sekali-kali fikir nak labur ni bila untung kita akan tarah. Tak, itu bukan cara orang kaya. Orang kaya untung dia reinvest, untung dia invest. Macam sekarang ni tuan-puan dapat dividen daripada SB dan tabung haji, jadi sepatutnya kita fikir untuk reinvest. Kalau fikir duit, dapat dividen nak pergi berjalan-jalan, nak belanja itu, nak belanja ini, sebenarnya kita tak bertambah kaya. Makin tahun sebenarnya kita bertambah miskin. Sebab apa yang boleh dibeli dengan 10,000 setahun yang lalu tak boleh lagi beli 10,000 pada sekarang. 10,000 tahun sekarang ni lebih kecil nilainya berbanding dengan setahun yang lalu. Okey, mudah-mudahan bermanfaat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi